Sultan Muzaffar Shah tidak mahu Melaka berada di bawah taklukan Siam. Tindakan Sultan Muzaffar Shah telah menyebabkan Raja Siam yang bernama Paduka Bubunya marah lalu menitahkan panglimanya iaitu Awi Chakri membawa orang Siam ke Hulu Pahang bagi menyerang Melaka. Apabila Sultan Muzaffar Shah mendapat berita itu, baginda pun menitahkan semua penduduk di dalam jajahan baginda berkumpul di Melaka. Tun Perak membawa orang Kelang bersama anak dan isteri mereka sekali ke Melaka, manakala orang lain dari semua jajahan membawa golongan lelaki sahaja. Seri Amerta bertanyakan sebab tindakan Tun Perak itu. Tun Perak menyatakan tujuannya adalah supaya orang Kelang berperang dengan bersungguh-sungguh bagi melindungi keluarga mereka. Sekiranya tiada anak isteri, mereka hanya berperang demi Sultan Muzaffar Shah sebagai duli yang dipertuan. Seri Amerta pun menyampaikan alasan bagi tindakan Tun Perak itu kepada Sultan Muzaffar Shah. Baginda bersetuju dengan pendapat Tun Perak. Sultan Muzaffar Shah tidak mahu Tun Perak kembali ke Kelang, sebaliknya mahu Tun Perak terus menetap di Melaka. Orang Siam di bawah pimpinan Awi Chakri pun tiba lalu berperang dengan orang Melaka. Banyak orang Siam mati, manakala yang masih selamat pula melarikan diri dari situ. Setelah perang tamat, penduduk pun pulang ke daerah masing-masing. Tun Perak tinggal di Melaka dan dilantik menjadi bentara. Salah seorang daripada orang Kelang menghadap Sultan Muzaffar Shah dan mengadu kepada baginda bahawa dirinya telah dianiaya oleh Tun Perak. Sultan Muzaffar Shah menitahkan Seri Amerta bertanyakan perkara tersebut kepada Tun Perak. Seri Amerta pun bertanyakan hal itu kepada Tun Perak di istana. Bagi Tun Perak, tanggungjawab yang diamanahkan akan dilakukan dengan sebaik mungkin. Apa-apa tindakan yang dikenakan terhadap orang Kelang itu demi kebaikan raja dan negeri Melaka. Selagi tidak dianggap bersalah oleh Sultan Muzaffar Shah, dia akan terus melaksanakan tugasnya seperti biasa. Sultan Muzaffar Shah kagum dengan sifat dan pendirian Tun Perak, lalu melantik Tun Perak menjadi Bendahara Melaka yang setaraf dengan jawatan Perdana Menteri dengan gelaran Paduka Raja. Pelantikan Tun Perak sebagai bendahara tidak disenangi oleh Seri Naradiraja. Seri Naradiraja mempunyai seorang anak lelaki dengan gundik. Anaknya itu bernama Tun Nina Madi. Dia tidak mengakui Tun Nina Madi sebagai anaknya sampailah isterinya meninggal dunia. Barulah Seri Naradiraja mengumumkan status Tun Nina Madi kepada semua pembesar. Tun Perak dan Seri Naradiraja tidak dapat bekerjasama sebagai pembesar negeri. Mereka sering berbalah dan kedua-duanya mempunyai pengikut masing-masing. Situasi yang berlaku itu telah menyebabkan Sultan Muzaffar Shah berduka cita kerana sikap mereka berdua boleh membinasakan Melaka. Sultan Muzaffar Shah ingin mendamaikan perbalahan itu. Baginda mengambil keputusan untuk mengahwinkan Seri Naradiraja dengan Tun Kudu, iaitu kakak kepada Tun Perak yang pada masa itu ialah isteri baginda sendiri. Seri Naradiraja pula bersetuju dengan cadangan baginda. Sultan Muzaffar Shah terus menceraikan isterinya Tun Kudu setelah Seri Naradiraja bersetuju untuk berkahwin dengan Tun Kudu. Sultan Muzaffar Shah menghantar Tun Kudu ke rumah Tun Perak dan berjanji untuk menanggung segala perbelanjaan perkahwinan Tun Kudu dengan Seri Naradiraja nanti. Selepas Seri Naradiraja berkahwin dengan Tun Kudu, hubungan Seri Naradiraja dengan Tun Perak pun pulih. Malahan, Seri Naradiraja dengan rela hati telah meminta Sultan Muzaffar Shah melantik Tun Perak menjadi bendahara. Seri Naradiraja pula pada masa itu menjadi penghulu bendahari.
Orang Siam cuba menyerang Melaka untuk kali kedua. Kali ini, mereka dipimpin oleh Awi Dicu. Sultan Muzaffar Shah menitahkan Bendahara Paduka Raja Tun Perak menentang Siam dengan bantuan Seri Bijadiraja, iaitu hulu balang besar yang sangat gagah dan berani bersama-sama dengan semua hulu balang lain. Tun Perak menyuruh Tun Umar menghendap angkatan Siam. Tun Umar melanggar perahu mereka. Pada waktu malam pula, Tun Perak mengarahkan orang Melaka memasang obor pada pokok-pokok di pantai. Orang Siam melihat banyak api di pantai. Mereka pun tidak jadi menyerang Melaka. Tun Perak mengikuti angkatan Siam yang lari hingga sampai ke Singapura. Setelah itu, Tun Perak pun kembali ke Melaka. Dia menceritakan segala kejadian yang berlaku kepada Sultan Muzaffar Shah. Baginda amat gembira lalu menghadiahkan persalinan kepada Tun Perak dan semua hulu balangnya. Setibanya angkatan Siam di benua Siam, Awi Dicu pun menghadap Paduka Bubunya. Baginda berasa amat marah kerana mereka masih tidak dapat mengalahkan Melaka. Ananda Baginda iaitu Chow Pandan menawarkan diri bagi meneruskan misi Paduka Bubunya untuk menyerang Melaka. Berita Chow Pandan hendak menyerang Melaka diketahui Sultan Muzaffar Shah. Tuan Sidi Arab yang ada di situ menghalakan panahnya ke arah benua Siam. Dia memohon agar Chow Pandan mati. Sultan Muzaffar Shah mengatakan bahawa Tuan Sidi Arab ialah wali Allah jika Chow Pandan benar-benar mati. Chow Pandan di benua Siam berasa seperti terkena panah. Dia muntah darah lalu mati. Oleh sebab Chow Pandan mati, orang Siam tidak jadi menyerang Melaka. Setelah Sultan Muzaffar Shah mendapat berita tentang kematian Chow Pandan, baginda pun memberikan beberapa anugerah kepada Tuan Sidi Arab. Setelah 42 tahun, Sultan Muzaffar Shah memerintah Melaka. Baginda pun mangkat. Tahta Melaka digantikan oleh anakanda baginda, iaitu Raja Abdullah dengan gelaran Sultan Mansur Shah. Pada usia 27 tahun, Raja Mansur Shah ialah satu-satunya raja pada zaman itu yang kacak, adil dan pemurah.